Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa khairukum tahiyatul Islam tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi yang barakah ini kita dapat bertemu kembali secara online, insya-Allah. Moga-moga Allah berkati kehidupan kita, urusan dunia dan akhirat kita, mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita sama-sama berselawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga dengan selawat ini maka kita mendapat keberkatan, kerana selawat itu adalah satu ubat, salah satu ubat kepada hati, yang memberi ketenangan kepada hati, yang mana datangnya dicampakkan rasa kasih dan rahmat dari Allah SWT hanya kerana kita berselawat dan kita mendoakan kesejahteraan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dirahmati oleh Allah SWT, pada pagi ini insya-Allah saya akan bacakan satu hadis daripada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita ambil pengajaran, kita ambil peringatan daripada hadis-hadis yang banyak daripada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mengutip satu hadis yang ke 1543 dalam kitab Faidul Qadir, iaitu syarah kepada Al-Jami'us Saghir daripada Imam Lil Alam, Imam Manawi, juzuk yang kedua. Jadi dalam 4 jilid kitab hadis ni yang disyarahkan oleh Imam Manawi ini, daripada hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Imam Suyuti rahimallahu taala anhu. Jadi dalam kitab ni sebenarnya banyak hadis, ribuan hadis. Jadi saya ambil satu daripada yang banyak-banyak itulah. Dan di dalam kitab tersebut menghimpunkan sama ada hadis-hadis pendek ataupun hadis yang ringkas-ringkas, dihimpunkan, yang tujuannya adalah untuk kita supaya generasi kemudian dan kitalah terutamanya dapat membaca hadis tersebut, meneliti dan kita cuba memahami apa yang telah disyarahkan oleh ulama-ulama berkaitan dengan hadis-hadis tersebut. Jadi walaupun hadis yang saya ingin sampai ini statusnya adalah dhaif, namun hadis dhaif ini digalakkan sebagai galakan untuk kita beramal, kerana dia satu motivasi yang boleh mengukuhkan keyakinan kita dalam kita beramal, dalam kita membuat persediaan sebagai hamba di sisi Allah SWT. Maklum saja kita ribuan hadis, kadang-kadang kita pun tak dapat mengenal pasti dari mana sumber hadis tersebut. Jadi bila kita merujuk kepada kitab ni, mana kita tahu sumber dia dan kita bacakan dan kita memahami maksudnya, insya-Allah kita dapat sedikit pengajaran daripada hadis-hadis tersebut. Jadi hadis ni mungkin tergolong dalam hadis-hadis fadhil amal, hadis-hadis yang sebagai galakan kita untuk beramal, untuk kita membuat persiapan persediaan amalan sebagai bekalan kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti, insya-Allah. Jadi hadis tersebut adalah yang berbunyi, saya akan bacakan hadis tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang satu doa, iaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Allahumma la yudrikni zamanun wala tudriku zamanan la yuttaba'u fihi al-alim wala yustahya fihi minal halim qulubuhum qulubul ajim wa alsinatuhum alsinatul arab. Yang maksudnya daripada doa Nabi ini,
Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nombor hadisnya adalah hadis 1543. Jadi boleh rujuklah sahabat yang boleh akses kitab sumber ni, bolehlah rujuk dan tengok syarah dia. Cuma saya nak bacakan pada pagi ini dan sedikit nota daripada apa yang telah disyarahkan oleh para ulama. Jadi makna hadis tersebut ialah tentang satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la yudrikni zamanun. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan sabdanya, ya Allah, janganlah engkau tidak sedarkan aku tentang satu masa, satu zaman. Wala tudriku zamanan, dan janganlah engkau pertemukan kamu dengan satu masa tersebutlah masa yang Nabi maksudkan. Allahumma la yudrikni zamanun, janganlah engkau tidak sedarkan aku terhadap satu zaman ni, satu masa ni. Wala tudriku zamanan, dan janganlah kau pertemukan aku pada zaman tersebut. La yuttaba'u fihi al-alim. Jadi zaman tu adalah zaman di mana dengan satu masa di mana orang alim tidak diikuti. Wala yustahya fihi minal halim. Orang perempuan tidak disegani, di mana orang orang perempuan tidak disegani. Wala yustahya fihi minal halim. Qulubuhum qulubul aajim. Qulubuhum qulubul aajim. Hati mereka adalah hati orang-orang asing, orang ajam, bukan orang Arab lah. Orang-orang yang asing daripada Islam. Hati-hati mereka adalah hati orang-orang asing, yang dipenuhi dengan sifat-sifat buruk dan keji. Wa alsinatuhum alsinatul Arab. Tetapi lidah ucapan mereka lidah ucapan bangsa Arab. Kita lihat satu persatu apa yang dimaksudkan oleh junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disyarahkan oleh ulama ni. Yang pertama iaitu tentang bagaimana Nabi berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, janganlah aku tidak disedarkan dengan satu zaman ini. Mana tidak disedarkan dalam keadaan kita tidak mendapat bimbingan daripada Allah SWT. Kita lalai, kita lupa, kita galit dengan urusan dunia. Kita tidak memperdulikan lagi ibadah kita. Kita tak memperdulikan lagi persoalan ilmu, persoalan amal, persoalan sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang Muslim, seorang mukmin, dengan sifat-sifat yang baik, dengan akhlak yang mulia, akhlak yang murni dan seterusnya. Jadi kenapa sehingga tidak sedar ni? Ialah tidak sedar ni adalah kerana kelalaian kita lah, kealpaan kita, kesibukan kita. Mana bila kita tidak mencari hidayah, kita tidak berusaha untuk berubah kepada satu yang lebih baik daripada sebelumnya, maka sudah pastilah kita akan meneruskan keadaan yang kita sedia ada pada ketika itu. Jadi kalau orang tidak mencari hidayah, kalau manusia tidak mencari hidayah, tidak mencari kebenaran, tidak memikirkan tentang satu kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan selepas daripada waktu itu, maksudnya ke depan tu apa yang hendak dilakukan, apa yang hendak diperbuat, kebaikan-kebaikan yang buat, dia tidak pernah memikir, maka dia akan meneruskan keadaan ataupun suasana yang mereka sedang lalui. Jadi mereka akan terus lalai, tidak sedar diri, tidak sedar dalam keadaan sibuk dengan dunia, tidak memikir tentang ilmu, tidak memikirkan tentang amal, tidak memikirkan tentang kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan kepada manusia, tidak memperdulikan urusan yang berkaitan dengan dakwah, cegah amar ma'ruf, cegah kemungkaran, tidak memperdulikan itu semua. Urusan dia adalah urusan dunia semata-mata, sehingga Allah melupakan dia, melalaikan dia. Kerana apa? Bukan Allah tu zalim kepada mereka, tapi mereka dengan sifat, dengan sikap, dengan perbuatan mereka itu, maka dia lalai, dia hanyut dalam kehidupan mereka. Jadi Nabi mohon kepada Allah SWT supaya dihindarkan daripada dia, daripada keadaan yang tidak sedar tu,
Mana bila keadaan tidak sedar tu maksudnya sentiasa di dalam dia Nabi mohon supaya dia sentiasa dalam perlindungan Allah, rahmat Allah, bimbingan Allah, taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan taufik dan dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. La yudrikni zamanan. Jangan lupakan aku dengan masa ni ya Allah. Mohon kepada Allah, sebab Allah yang menentukan sesuatu. Kita hanya manusia yang berdoa, berusaha dan berikhtiar. Tapi nak berlakunya sesuatu ke atas diri manusia itu adalah kerana iradat, kudrat dan iradat daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tudriku zamanan, dan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa untuk kita. Sebab wala tudriku kan, di situ ditujukan kepada para sahabat, kepada umat dia. Dan janganlah ya Allah engkau, janganlah kamu, maksudnya sahabat-sahabat dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu dipertemukan, mendapatkan zaman tersebut, kamu jumpa masa tersebut. Jadi persoalan di sini adalah masa itu bila? Masa itu atau masa akan datang. Apakah dia akan memilih manusia? Masa itu akan terus berlalu, terus berlaku dalam berbagai-bagai keadaan. Ada positif, ada negatif, ada lawan-lawan dia. Jadi pada satu keadaan masa itu berlaku dengan suasana yang digambarkan tersebut, yang akan digambarkan nanti, pada masa sama sebaliknya berlaku juga satu fenomena yang lain yang di sebalik daripada fenomena yang berlaku ni, yang akan disebutkan ni. Jadi Nabi SAW memohon kepada Allah SWT, berdoa supaya umat dia yang mengikuti jalan Nabi SAW, umat dia yang sentiasa menjaga keimanan mereka, terselamat daripada jumpa ni fenomena kehidupan yang akan disebutkan nanti. Nabi berdoa supaya kamu tidak bertemu kepada satu zaman ni. Jadi apa zaman tersebut? Jadi disebut la yuttaba'u fihi al-alim, di mana zaman tersebut manusia sudah tidak mengikuti apa yang dikata, apa yang diajar, dididik oleh orang-orang alim, para ulama. Maksudnya di sini pada zaman tersebut manusia dah ramai meninggalkan para ulama, meninggalkan orang-orang alim, meninggalkan mereka-mereka yang sepatutnya menjadi rujukan, sepatutnya yang membimbing mereka, sepatutnya yang membawa mereka di atas jalan Allah SWT. Jadi kita fikirlah, kita lihat adakah kita sedang bertemu di zaman tersebut. Jadi zaman tersebut berlaku kedua-duanya. Maksud dia pada masa yang sama ramai ulama diikuti oleh manusia lain, masih lagi berakhlak, beradab, masih lagi mengikuti jalan-jalan dilalui oleh para ulama salihin. Dan pada masa yang sama juga ada segolongan manusia yang meninggalkan para ulama ini. Jadi Nabi doakan kita supaya kita tidak bertemu pada satu keadaan, satu masa di mana kita ni tergolong kepada mereka yang tidak mengikuti apa yang mengikuti oleh para ulama, iaitu pewaris-pewaris Nabi yang soleh, yang amilin ni, yang beramal, yang ikhlas di atas jalan Allah SWT. Jadi Nabi tak mau kita duduk bersama golongan yang meninggalkan para ulama. Nabi nak kita duduk bersama dengan para ulama. Kemudian apa lagi? Itu mengikuti para jangan supaya kita ni digolongkan pada mereka yang meninggalkan para ulama. Kemudian yang kedua, wala yustahya fihi minal halim. Satu keadaan di mana kita tidak ada rasa malu. Wala yustahya. Jadi dalam syarahan disebutkan minta perlindungan daripada Allah supaya terhindar
daripada golongan yang membawa golongan wanita yang membawa fitnah kepada agama. Tidak ada rasa malu. Pada zaman tersebut ramai manusia yang sudah hilang rasa malu. Sudah hilang daripada rasa malu. Dan di mana jadi kita dapat faham sini. Malu ni, al-haya'u minal iman. Satu hadis yang lain. Malu itulah sebahagian daripada kesempurnaan iman. Jadi nak mendapat satu keimanan yang sempurna, mestilah disertai dengan malu. Bila sebut saja malu, itulah satu akhlak, satu sifat yang dimiliki, yang wajib dimiliki oleh seorang Muslim yang mengaku dirinya sebagai Muslim. Kerana mereka yang ada rasa malu ni adalah mereka yang sedang berusaha untuk menyempurnakan keimanan dia. Jadi malu yang pertama itu mesti malu kepada Allah SWT. Malu terhadap segala dosa dan maksiat yang kita sering lakukan. Lalu akhirnya kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah SWT. Jadi mereka yang tidak rasa malu ni adalah mereka tidak memperdulikan tentang diri dia di sisi Tuhannya. Apatah lagi nak memikirkan tentang diri dia bersama dengan manusia lain, dengan sifat sombong, bongkak, ego dan sebagainya, mementingkan diri sendiri. Jadi dia tak rasa malu bahawa itu adalah satu kesalahan dari sudut akhlak dan kepribadian. Jadi sahabat dirahmati oleh Allah SWT. Jadi yang kedua ni Nabi doa supaya kita tak menjadi mereka-mereka yang hilang rasa malu. Bila hilang rasa malu ni, maka tak ada sifat sifat lemah lembut, sifat rahmat, kasih sayang, sifat ingin suka membantu, suka kepada kebaikan. Yang dia pentingkan adalah diri dia sendiri, lingkungan dia, siapa yang dekat dengan mereka. Mereka tidak mempedulikan orang lain. Jadi ini tidak diajar atau dididik oleh agama. Jadi wala yustahya fihi minal harim. Dan ini tidak rasa malu. Pada diri tak ada rasa malu. Kemudian bagaimana keadaannya pula selepas daripada itu? Keadaan mereka ni, orang yang tak ada rasa malu ni, tak ada sifat rahmat, tak ada sifat halim, tak ada rasa sifat halim ni. Jadi bagaimana keadaan mereka tu? Qulubuhum qulubul ajim. Hati mereka adalah hati orang-orang yang asing. Ajam ni maksud asing. Yang asing. Asing daripada apa? Asing daripada apa yang diajar, apa yang dituntut, apa yang dikehendaki oleh syariat Allah SWT. Jenis bengis, kasar, tidak ada rasa kasih sayang, tidak menghormati orang lain. Apalagi sifat yang asing daripada Islam. Sifat buruk, sifat mazmumah yang ada pada di manusia. Jadi Rasulullah berdoa supaya tidak jumpa kepada zaman ni, kita tidak sedar pada masa tersebut, jumpa pula masa tersebut dalam keadaan kita meninggalkan para ulama. Dalam keadaan kita sudah hilang rasa malu. Rasa malu itu antaranya adalah dengan sifat-sifat yang buruk yang ada dalam diri kita. Tidak rasa malu. Kita telah merasai tentang sifat ihsan. Apa sifat ihsan? Anta'budallahu ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarahu. Kan, kamu selama beramal ibadat, beramal, membuat satu pekerjaan seolah-olah kamu melihat Allah SWT. Tapi yakinlah bahawa kamu tidak akan dapat melihat Allah, sebab Allah bukan suatu zat yang seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti makhluk, tidak akan dapat melihat. Tapi kamu kena yakin bahawa kan, fa innahu yarah. Sebenarnya Allah sesungguhnya melihat perbuatan para hamba. Jadi kalau Allah melihat, sudah tentulah bila kita merasa kita diperhatikan tentang amal perbuatan kita, tentang hati kita, maksudnya kita akan rasa malu. Jadi lebih kepada Allah SWT yang boleh boleh mengetahui sifat-sifat batin yang ada dalam diri kita. Dan sifat-sifat batin itu adalah sifat-sifat yang buruk, sifat mazmumah yang buruk. Sebab itu kita rasa malu. Jadi nak rasa malu ni, malu tu sebenarnya disebut tadi dalam hadis yang lain, al-haya'u minal iman. Jadi orang yang malu ini sebenarnya adalah mereka yang kesempurnaan iman atau tahap keimanan lebih tinggi daripada yang lain.
Kalau tidak, sebab itu satu tanda petunjuk kepada keimanan, salah satu petunjuk kepada keimanan seseorang hamba. Jadi antaranya adalah sifat malu tersebut. Jadi kalau hilang sifat malu, bermakna tandanya keimanan dia sedang keadaan goncang, keimanan keadaan sangat merosot, keimanan dalam keadaan lemah. Jadi petunjuk-petunjuk ni yang boleh mendidik diri kita. Maksud kalau kita rasa kita sudah berkurang sifat malu kita, maka kita akan rasa bahawa ini keadaan iman aku sekarang ni sedang menurun. Maka apa yang sepatutnya dibuat? Sedang ulama menyebutkan bahawa al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan boleh berkurang. Bertambahnya iman itu kerana bertambahnya amalan dan ketaatan kepada Allah SWT. Berkurangnya iman itu kerana banyaknya perkara-perkara yang mereka lakukan, kesalahan, menyanggahi kehendak Allah dan kehendak Rasul. Maka begitu. Jadi persoalan tadi tentang malu, kaitan dengan iman tadi. Jadi bila hilang rasa malu tersebut, menunjukkan bahawa kita sedang dalam keadaan melakukan banyak perkara dalam aktiviti kehidupan kita tentang perkara-perkara yang Allah tidak redha, perkara-perkara yang melanggar syariat Allah SWT, perkara-perkara yang dilarang, ditegah oleh syariat Allah SWT. Itu petanda dia. Jadi kalau masih ada rasa malu, itu menunjukkan bahawa masih ada lagi keimanan dia. Jadi yang disebutkan tadi, bagaimana nak meningkatkan iman? Tingkatkanlah amal. Tingkatkanlah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Bagaimana nak tingkatkan amalan? Caranya, pertama sekali, mesti didahului dengan maklumat, ilmu pengetahuan. Maklumat dan ilmu pengetahuan penting. Bagaimana kita nak beramal kalau kita tak ada ilmu untuk beramal? Satu. Yang keduanya, hendaklah kita mendapatkan bimbingan. Jadi kita tak mungkin kita baca Quran, kita tengok lihat hadis, kemudian kita nak terus beramal. Tidak mungkin, sebab kita bukan faham apa yang dimaksudkan oleh ayat Al-Quran, kehendak Al-Quran, kehendak Allah SWT dan kehendak Nabi SAW, melainkan melalui apa yang telah disusun, apa yang telah dikatakan, apa yang telah diijtihadkan, apa yang telah dikemukakan oleh para ulama dalam memahami ayat Al-Quran dan memahami tuntutan-tuntutan di dalam Al-Quran dan hadis junjungan besar Nabi SAW. Jadi bila kita nak pertingkatkan iman tadi, kata al-imanu yazid wa yanqus, iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang. Maka bertambah iman dengan bertambahnya amalan, bertambahnya ketaatan. Nak tambah ketaatan kena ada ilmu pengetahuan, kena dibimbing, kena ada ulama, kena ada guru yang membimbing. Barulah kita boleh beramal dengan sempurna. Maksudnya kalau kita tersalah dalam membuat amalan, adalah yang nak menegur, adalah yang nak membimbing. Begitu. Jadi sahabat berhati Allah SWT, maka kita perhatikan di sini bahawa hilangnya rasa malu itu kerana dalam hati kita yang disebutnya qulubuhum, hati-hati mereka tu pada mereka tu yang digolongkan tadi, yang meninggalkan ulama, yang hilang rasa malu, yang jumpa pada satu masa yang disebutkan Nabi dan keadaan begitu, maka itulah maka kita nak perhatikan apa yang disampaikan oleh hadis ni, bagaimana berlakunya sifat-sifat asing, yang disebut ajim tadi, sifat-sifat asing, sifat mazmuah dalam diri kita ni, yang asing daripada Islam, yang asing daripada apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, kerana adalah kerana sifat kita, sikap kita dalam beragama, dalam beramal, dalam melaksanakan tuntutan sebagai hamba di sisi Allah SWT. Jadi persoalan Allah Nabi sebut qulubuhum, qulubul ajim. Maksud kita kena perhatikan tentang hati kita. Bagaimana keadaan hati kita? Bagaimana, adakah hati kita ni hati yang sentiasa kita usahakan untuk kita bersihkan diri daripada segala penyakit-penyakit di dalam hati. Disebut dalam ilmu tasawuf, persoalan penyucian hati, pembersihan hati adalah satu perkara yang penting. Kerana inilah Nabi nak menjaga kita. Nabi bagi tahu dah isyarat-isyarat ni. Nak jaga kita ni, pertama adalah di antaranya jaga hati kita. Supaya kita tidak meninggalkan ulama. Supaya kita tidak hilang rasa malu. Supaya kita terpelihara daripada
bertembung dengan satu keadaan bagaimana kita tidak sedar tentang kesilapan dan kesalahan kita. Kita lalit dengan urusan dunia. Kita meninggalkan akhirat. Kita dibiarkan oleh Allah SWT kerana sikap kita sendiri. Itu tentang hati. Jadi marilah kita sama-sama tingkatkan amalan zikir kita, wirid kita. Kita lepas solat, jangan sampai kita tidak istighfar kepada Allah SWT, dan sampai kita tidak bertasbih, bertahmid, bertahlil. Jangan sampai kita tidak melakukan wirid-wirid tertentu yang telah diberitahu kepada kita, yang guru-guru bimbing kepada kita, tentang doa-doa ataupun amalan-amalan yang maksur, yang datangnya sahih daripada amalan Nabi SAW, yang ulama-ulama himpunkan untuk kita amalkan pagi dan petang, malam dan sebagainya. Ini tujuan dia bukan untuk apa? Untuk supaya hati kita ni sentiasa ada hubungan dengan Allah SWT. Dalam keadaan kita duduk, kita boleh berzikir. Dalam keadaan kita berdiri, kita berjalan, kita boleh berzikir. Dalam keadaan kita baring, kita boleh berzikir. Dalam keadaan kita bekerja, melaksanakan kerja-kerja dunia, sekiranya tidak ada perkara yang perlu diperkatakan, tidak berkomunikasi dengan orang lain atau rakan-rakan kita di sekeliling kita, maka kita boleh berzikir. Zikir sama ada zikir tidaklah zikir secara jahar bila kita sedang kita berurusan atau melakukan kerja-kerja ataupun amal-amal yang dalam urusan dunia ni, maka hati kita boleh sentiasa zikir. Tapi nak melatih hati zikir itu bermula daripada dia akan terjadi dengan kebiasaan apabila dia telah sentiasa mengamalkan zikir. Jadi hati itu akan sentiasa berzikir kepada Allah SWT. Untuk apa? Jangan lupa, adalah untuk supaya hati kita ni bukan hati-hati yang asing daripada syariat Allah SWT. Maksudnya hati kita hati yang mahmudah, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang tidak membuat ataupun melakukan perkara-perkara yang mazmumah, perkara yang keji, sifat dengki, sifat buruk sangka, sifat hasad, sifat takabur, sifat mementingkan diri sendiri, kemudian merasa diri lebih baik daripada orang lain. Semua ni penyakit-penyakit hati yang merosakkan amalan. Jadi bila hati itu penuh dengan kemaksiatan, maksiat hatilah, penuh dengan kemaksiatan, bagaimana kita akan terpelihara daripada apa yang Nabi sebutkan ni? Bagaimana kita nak datang rasa cinta kepada ulama, cinta kepada mereka-mereka yang soleh-solehin, yang hampir takarub kepada Allah SWT. Bagaimana kita nak menyontohi mereka pula? Kan, kalau kita cinta, rasa suka, rasa hormat pun sudah tak ada, bagaimana kita nak menyintai apa yang mereka amalkan sehingga mereka boleh dekat diri kepada Allah SWT? Itu persoalannya. Jadi pertama sekali kita kena jaga ni semua. Jadi persoalan hati ni adalah persoalan yang sangat penting. Kemudian yang terakhir dalam hadis tersebut sebutkan wa al-sinatuhum al-sinatul Arab. Bagaimana keadaan pada waktu itu mereka yang telah rosak hati tadi itu, lisan dia pula, al-sinatuhum jamaah, kemudian jamaah daripada lisan, al-sinatuhum, ataupun lisanuhum, bolehlah tu kan, tapi Nabi sebut al-sinatuhum, lidah mereka, al-sinatul Arab, lidah mereka ni fasih, bercakap Arab, baca ayat Allah SWT, baca hadis-hadis Nabi SAW, fasih lidah dia kan. Tapi hati dia tadi digambarkan hati yang rosak, hati yang buruk, amal perbuatan mereka banyak melakukan maksiat kepada Allah. Dia tidak melaksanakan apa yang dia kata. Dia pandai nasihat manusia lain, tapi dia tak buat. Itu yang katakan jangan sampai kita terjerumus dalam golongan seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah umatku ni umat yang taat, yang patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul dia, kepada ulama pewaris-pewaris ni, janganlah sampai lidah-lidah mereka itu hanya fasih cakap dalam bahasa Arab, dalam arti kata
fasih nak menukilkan daripada ayat-ayat Allah SWT, fasih dan mengambil hadis-hadis dengan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari segi amal perbuatan mereka, mereka lah yang paling jauh dengan Allah SWT dan paling jauh daripada apa yang dikatakan tadi dan melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat dirahmati oleh Allah SWT, mari kita merenungkan tentang diri kita. Jadi bila kita baca hadis-hadis ni, kita baca hadis ni, maka kita reflect pada diri kita. Kita tak perlu nak melihat orang lain dan menghukum orang lain. Hukum diri kita, muhasabah diri kita. Siapakah diri kita di sisi Allah SWT? Adakah kita telah menyalahi apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita lagi tergolongan kepada orang yang lalai, lara, tidak mengingati apa-apa, tidak peduli apa pun dalam urusan kehidupan kita? Adakah kita ni tadi kita dilorongkan pula dalam kehidupan kita ni untuk bertemu satu keadaan, satu fenomena yang kita sebahagian daripada mereka yang membenci ulama, sebahagian daripada mereka yang membenci Islam, sebahagian daripada mereka yang tidak hilang rasa hormat, hilang rasa adab terhadap para ulama yang menjadi pewaris kepada Nabi. Jadi ulama ni pun banyaklah. Ada ulama amilin solihin, ada ulama yang ulama yang jahat. Jadi nak mengenal tu pun kita perlukan kepada ilmu, perlu kepada bimbingan. Jangan sampai kita membenci ulama-ulama yang benar-benar soleh, yang berada di atas jalan Allah SWT. Kemudian jangan pula kita ni tergolong tadi. Adakah kita ni tergolong dengan orang yang sudah hilang rasa malu? Seperti yang sebut tadi kan, banyak apa yang dikatakan sifat malu itu maksudnya sifat kita malu kepada Allah SWT, malu terhadap segala amal perbuatan kita yang buruk, yang jahat, yang yang tidak memberi manfaat kepada dunia, apatah lagi akhirat. Dan hati-hati hati yang hati yang asing, sifat-sifat hati yang asing daripada sifat-sifat yang dianjurkan dalam Islam. Kemudian lidah kita pula tidak jaga. Bila kita berkawan, berhubung, berkomunikasi dengan manusia lain, kita gagal menjaga lidah kita. Lidah inilah punca keburukan, segala keburukan di antaranya. Yang disebutkan oleh ulama. Jadi sahabat dirahmati Allah SWT, madah kita supaya kita terhindar daripada zaman fitnah ini. Di mana zaman fitnah ini adalah satu zaman yang dipenuhi dengan penyakit hati. Yang buruk, keji dan saling berbuat maksiat kepada Allah SWT, dosa kepada Tuhan. Kemudian ramai juga cerdik pandai Islam yang hanya pandai berkata-kata. Ini kena berhati-hati ni sebab zaman fitnah. Jadi kita kena bersama mendampingi orang yang soleh, yang benar-benar soleh, yang dapat membimbing kita ke arah kepada kebaikan, ke arah kepada kita menghampirkan diri kepada Allah SWT, kepada Rasul. Bukan menjadi pengikut kepada mereka yang mengadu domba ataupun suka pecah belah, suka menghukum, apatah lagi sehingga menyesat dan mengafirkan pihak-pihak yang lain. Jadi ini kita kena perhatikan sungguh supaya kita tak berada pada zaman yang penuh dengan fitnah ini. Ya, kita tahu bahawa kita sedang berada di dalam zaman akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Jadi saya berarti Allah SWT, inilah sedikit mungkin yang boleh kita pelajari pada hadis yang kita bacakan pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan dah ada barakah, mudah-mudahan ada kebaikan yang kita perolehi daripada beberapa perkara yang daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi kita pun boleh amalkan doa ni sebenarnya. Nak mengamal, pertamanya kita kena hafal. Kalau pun tidak hafal teks Arab dia, kita fahami maksud dia. Apa maksud hadis tadi? Minta perlindungan kepada Allah supaya kita tak jadi manusia yang lalai. Berlindung kepada Allah supaya kita tidak jumpa kepada zaman tidak berjumpa dengan masa dengan keadaan yang melalaikan kita.
Yang mana keadaannya hilang rasa malu. Kita tidak jauh daripada ulama, hilang rasa malu, hati-hati yang penuh dengan penyakit, lidah-lidah yang telah dijaga. Itu kita minta kepada Allah. Kita doa dengan bahasa kita, dengan apa yang kita faham daripada maksud hadis ni. Kalau kita boleh menghafal, lagilah bagus. Sebab bila menghafal, samalah kalimat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi pahala dia tentulah lebih. Pahala menghafal, pahala kalimat bahasa Arab lagi dan sebagainya. Tapi sebenarnya tujuan doa itu adalah maksud dia. Jadi kita nak sampai kepada maksud apa yang kita doakan, apa yang kita mohon kepada Allah SWT. Jadi itu yang penting. Jadi kalau kita doa, bla bla bla, doa dengan bahasa yang hebat tapi kita tak faham, serupalah kita berkata sesuatu yang kita tidak fahami. Jadi kita minta dalam keadaan kita tak faham. Sebenarnya kita minta. Itu persoalannya dalam doa ni. Jadi sebagai akhirnya aku lul qali hadza wa astaghfirullah wa lakum ujian muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.